Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Hari ini insya-Allah kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 1 bidang Al-Quran iaitu tajwid yang bertajuk bacaan Fawatihus Suwar. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat membaca huruf Fawatihus Suwar dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan Al-Quran. Anak-anak, apa itu Fawatihus Suwar? Fawatih bermaksud pembukaan, manakala aswar iaitu bermaksud surah-surah. Fawatihus Suwar dari segi istilah pula ialah huruf-huruf yang berada di awal surah-surah. Baik anak-anak, paparan yang seterusnya adalah contoh-contoh bacaan Fawatihus Suwar di dalam Al-Quran. Anak-anak juga boleh bertemu dengan contoh-contoh bacaan ini di Iqra 6. Di Iqra 6 iaitu sebelum anak-anak memasuki Al-Quran, anak-anak perlu berlatih dahulu menyebut bacaan Fawatihus Suwar. Selain daripada itu anak-anak, Fawatihus Suwar ini juga merupakan daripada huruf-huruf hijaiyah. Anak-anak sebenarnya boleh dapatkan juga bacaan atau sebutan huruf hijaiyah di channel Ustazah. Ustazah telah pun sediakan satu video pendahuluan Fawatihus Suwar, cara menyebut huruf hijaiyah dengan betul. Baik, sebelum kita pergi kepada bacaan Fawatihus Suwar yang sebenarnya, Ustazah akan sebutkan dahulu sebutan huruf hijaiyah di huruf-huruf Fawatihus Suwar ini. Anak-anak, baik dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sad, Nun, Qaf, Taha, Hamim, Tasin, Yasin, Alif Lam Ra, Ain Sin Qaf, Alif Lam Mim, Tasin Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad. Baik, Ustazah pasti anak-anak dapat mendengar sebutan yang Ustazah sebutkan atau bunyikan sebentar tadi dengan jelas dan terang anak-anak. Baik anak-anak, bolehlah berlatih nanti selepas daripada paparan ini insya-Allah. Selain daripada huruf hijaiyah yang Ustazah sebutkan, anak-anak, kita juga akan bertemu dengan huruf mad dan kita juga akan bertemu dengan bahagian dengung. Baik, apakah dia huruf mad tersebut? Sebagaimana yang sebelum ini mungkin anak-anak telah pun belajar, huruf mad iaitu alif waw ya. Di mana kedudukan bunyinya anak-anak? Anak-anak tahu di mana? Ya, pandai anak-anak. Berada di bahagian rongga anak-anak. Berada di bahagian rongga kerongkong dan mulut. Kalau anak-anak lihat di sini, kalau anak-anak lihat di sini, yang Ustazah tunjukkan di sini, inilah dia rongga kerongkong dan mulut. Di sinilah tempat keluarnya suara ataupun bunyi kita bermula di mana sebenarnya suara kita? Bermula daripada perut, kemudian berakhir di bahagian kerongkong dan mulut. Berakhir di tempat kerongkong dan mulut. Boleh ya anak-anak? Jadi kekalkan bunyinya adalah panjang
Ya, iaitu contoh yang Ustazah berikan sekiranya sebelumnya berbaris atas, bunyi panjangnya adalah ya, sekiranya hurufnya sebelumnya berbaris bawah, maka ia berbunyi i. Sekiranya sebelumnya berbaris hadapan, maka bunyinya adalah u. Boleh ya anak-anak? Anak-anak perhatikan sekitar itu. Sekitar bunyinya beredar, ya. Bunyi rongga ke rongkong dan mulut. Boleh ya? Baik, selain daripada itu adalah berkaitan dengan dengung. Sebab di dalam Fawatihus Suwar ini juga, ya, kita akan menggunakan bunyi yang berada di rongga hidung ni, ya. Baik, macam mana anak-anak? Kalau kita perhatikan di dalam, ya, gambar rajah, ya, makhraj ataupun tempat keluar huruf ini, ya. Baik, anak-anak, ya, kalau lihat di sini ada mim sabdu dan nun sabdu. Ya, selain daripada itu juga mim mati dan nun mati juga termasuk di bahagian rongga hidung. Ya, di sinilah peredaran dia rongga hidung ni. Kena bunyikan betul-betul. Ya, contohnya Ustazah beri contoh mim ataupun inna. Ya, itu yang dimaksudkan dengan menggunakan rongga hidung. Ya, ingat ya anak-anak, kita belajar dua, ya, yang bertempat di bahagian bunyi yang bertempat di bahagian rongga kerongkong dan mulut dan rongga hidung. Ya anak-anak boleh dapatkan gambar rajah ini, ya, di buku teks Iqra, ya, jilid 2 bagi murid tahun 1, ya. Kebetulan Fawatihus Suwar juga merupakan tajuk tahun 1, ya. Selain daripada buku teks, anak-anak juga boleh dapatkan rujukan di buku Iqra, ya. Dan gambar rajah ini juga terdapat di Al-Quran, ya, Mushaf Al-Quran Tajwid Resam Uthmani yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi Ustazah percaya Al-Quran ini berada di sekolah anak-anak, ya. Tapi nanti apabila berada di sekolah, anak-anak boleh rujuk, ya, gambar tempat keluar huruf ini, ya, di sekolah, ya, ataupun di rumah kalau sekiranya ada buku Iqra. Baik, boleh ya anak-anak? Baik anak-anak, paparannya seterusnya adalah berkaitan bagaimana contoh untuk membunyikan huruf-huruf Fawatihus Suwar. Baik anak-anak, boleh? Dah bersedia untuk kita bunyikan? Baik, Ustazah akan beri contoh yang pertama iaitu huruf Sad. Huruf Sad. Baik, berapakah harakatnya huruf Sad? Kalau anak-anak lihat yang pertama ini, semuanya mempunyai satu huruf sahaja. Ya, satu huruf sahaja. Kemudian ada tanda panjang. Apabila ada tanda panjang, maka bunyinya adalah 6 harakat. 6 harakat, ya. Ustazah akan buat pengiraan 6. Begini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh ya anak-anak? Supaya anak-anak faham, ya. Baik. Boleh? Baik. Berapakah harakat dia? Kita tengok. Ya, 6 harakat yang Ustazah letakkan di matahari supaya anak-anak boleh, ya, pastikan bunyinya adalah 6 harakat. Baik, yang pertama iaitu Sad. Ingat tak Sad? Kedudukannya, bunyinya mesti ada bunyi seperti ular. Ya,
Dan lidah kita berada di bawah ini apabila kita menyebut huruf sad. Berada di bawah inilah. So. Bunyikan so. Dan jangan lupa apabila kita membuka huruf ini, sebenarnya dia ada huruf dal. Dal di mana? Ingat tak Ustazah dah ada sebelum ni? Kalau siapa yang masih belum lagi tahu, boleh lihat di video Ustazah di channel Ustazah. Ustazah dah siapkan cara-cara menyebut huruf hijaiyah dengan mengikut tempat keluar huruf. Baik kita teruskan di sini dah. Sini ada, either, other. Di sini jangan di sini. Di sini. Baik, kita mulakan. Cuba kita bunyikan 6 harakat. Sod. 6 harakat. Sod. Baik, boleh? Baik, seterusnya adalah nun. Cuba kita tengok. Kalau kita buka, ianya adalah nun. Daripada huruf nun. Nun kalau kita sebut di sinilah nun, nani nun. Dan kebetulan di akhirnya juga adalah nun. Jadi bermula di sini dan berakhir di sinilah lidah kita di bahagian nun. Baik, dia mengikut lidah masing-masing anak-anak. Mungkin di depan sikit, di tengah sikit. Dia melihat kepada panjang lidah kita. Baik, boleh? Berapa harakat anak-anak? 6 harakat. 6 harakat kerana ada tanda panjang. Baik, kita cuba. Nun. Sekali lagi. Nun. Baik, boleh anak-anak? Baik, seterusnya iaitu qaf. Qaf. Kalau kita lihat ada tanda panjang, berarti dia 6 harakat. 6 harakat. Kemudian, bermula kita nak bunyikan dia sebab dia daripada huruf qaf. Ingat di mana tempat dia? Di sini. Di sini, di pangkal lidah sini. Kemudian dia berakhir dengan fa. Fa iaitu fa bahagian mulut, tetapi gigi di perut bibir. Fa. Boleh? Kita cuba bunyikan. Qaf. Baik, boleh? Sekali lagi. Qaf. Baik, boleh anak-anak?